Ini kitab mana? Lagi tapi sempat kot untuk akan datang, sempat kumpul duit kot. Ni mahal ni RM8 ni. RM8. Yang ini RM4.5. Ni RM4 ni. Ni kena kumpul sebulan RM1. 4 bulan insya-Allah boleh dapat kitab ni. Kitab nak beli RM4 mahal weh. Kalau teh ais madu buih RM8 murah. Murah RM8. Biasalah kita, kitab jadi mahal oi. Pergi tengok kat mana-mana masjid pun. Berapa orang yang ada kitab? Nak kata nak kumpul duit, tapi kita sangka baiklah nak kumpul duit. Mungkin sebulan dia kumpul 30 sen. Mungkin insya-Allah dalam masa 3 tahun boleh beli kitab. Jadi kitab, nama kitab Al-Misbah Al-Munir fi Ma'rifatillah Al-Qadir. Kitab Tauhid. Kitab ni ringan aja. Kitab ni ringan, tak berat pun. Kitab Tauhid yang ringan. Dan saya tengok dia punya mukaddimah pun 20 muka surat mukaddimah dia. Masya Allah, 20 muka surat mukaddimah. Ada. Macam mana boleh? Kadang-kadang di masjid tu, kitab yang AJK beli, bahagi, ada yang tak nak ambil. Tak apa. Pelik, tak suruh beli pun. Nak kata mahal je, nak pegang ni mungkin kena bayar kot. Ada yang ambil, tu tak kat tepi. Pelik sungguh lah. Sebab tu lah, bukan semua orang boleh pegang kitab. Kitab turas, ataupun kitab-kitab ilmu, tak semua orang boleh pegang. Bukan belajar, pegang tak semua orang. Belajar, lagilah susah. Pegang pun tak semua orang boleh pegang. Belik, tak semua orang. Rezeki. Kata penghantar dia, tengok baca kata penghantar sikit laju-laju. Macam mana kitab ni boleh jadi, kenapa dinamakan kitab ni lampu yang menerang pada mengenalkan Allah yang Al-Qadir. Disusun oleh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani yang bermukim di Kampung Paloh, Bunuk Payung, Kota Baru. Paloh? Paloh lah. Kampung Paloh. Tengok macam mana, sedikit kita baca dalam 5-10 minit. Laju-laju. Kata penghantar, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam disampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabat baginda. Dalam usaha untuk menambahkan buku-buku bacaan di kalangan masyarakat sekarang, maka dengan rasa syukur, sekarang ni maksudnya kitab ni dia sama tua dengan kitab Idaman Penuntut. Dia maksud bukan lama sangat, bukan macam kitab Faridah ke apa, bukan kan? Dia muda sikit lah. Betul ke baca ni? Baca je lah laju-laju. Maka dengan rasa syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan rahmatnya kami dapat menerbitkan sebuah lagi buku. Ini tak ada dalam Jawi, tak ada. Ini kata penerbit, betul baca laju-laju. Baca je. Risalah Al-Misbah Al-Munir fi Ma'rifatillah Al-Qadir. Lampu yang menerang pada mengenalkan Allah Al-Qadir. Buku tersebut, buku ni lah, adalah sangat popular di kalangan pelajar yang mendalami ilmu agama di pondok-pondok ataupun di surau-surau masjid-masjid dan juga di pejabat-pejabat. Teks asal buku ini ialah dalam tulisan Jawi, tetapi ni tulisan Jawi asal ni. Tetapi memandangkan kebanyakan generasi sekarang ini yang kurang mahir dalam tulisan Jawi, maka untuk membantu mereka yang amat berminat mendalami ilmu agama, maka Ustazah Noraini Abu telah menyalinnya dari tulisan Jawi ke tulisan Rumi. Setengah tok guru tak bagi. Sebab bila buat macam tu, abang jadi yang apa dia? Bukan, itu satu. Maksudnya lama-lama tak ada lah yang ni. Tak izin ke tak?
Rasa tak? Sebab kitab dulu-dulu semua hak cipta tidak terpelihara. Semua dia tak kisah. Orang nak ambil, cuma jangan ubah, lepas tu kata dia buat. Tu lah. Sebab tu alang-alang cerita lah sikit lah. Sebab tu kitab yang saya sedang karang dah siap dah ni. Hampir-hampir nak publish lah. Nak launch tak lama lagi, bulan 3 ni. Jemput-jemput lah, pergi belaka-belaka kalau nak sign. Nak sign. Dekat Hotel Mandurah nanti sebelah bulan 3. Kitab tu saya buat dengan konsep yang sama, tapi cuma bukan buat Jawi lah. Kalau buat Jawi boleh aja. Pagi Pak Wah, tukar Wah. Siap kejap 3 hari tukar. Tukar daripada Rumi kepada Jawi, boleh aja. Tapi samalah juga. Siapa yang nak beli, siapa nak baca. Macam ni kan. Jadi biar je lah bahasa Rumi memang asal-asal bahasa Rumi tebal lebih kurang. Tebal sikit pada ni ataupun lebih kurang ni, lebih tebal sikit daripada ni. Buat konsep yang sama. Konsep yang sama dengan kitab-kitab sebelum dulu, iaitu dibenarkan untuk orang ambil, cetak, cuma jangan ubah dan ubah tak ada masalah. Ubah tapi kena kata dia buat lah. Dia ubah, dia kata dia punya, tak apa. Tapi kalau dia ubah, dia kata kita punya, tak boleh lah. Saya dah hantar dekat ISBN, tak ada masalah. Jadi dah apa-apa hal nak masuk mahkamah, dah ada cetakan asal, apa-apa kita keluar. Tengok siapa yang ubah kan. Dan cara kaedah buat tu pun sama juga, iaitu dibenarkan orang. Malah ada orang dah minta dah, dia kata nanti dah siap, dia nak buang kulit depan, kulit belakang, dia nak letak nama dia yang mengarang. Boleh tak? Boleh. Boleh. Siap lagi memang boleh, dibenarkan. Dapat nama free-free je, suka hati je. Nak ambil tak payah bagi kredit, tak payah. Tak perlu bagi kredit pun. Buat style dulu lah. Cuma bila dah ubah, jangan nisbahkan kepada pengarang asal. Kalau tak ubah, boleh kata. Kalau ubah, kata dia punya sendiri. Walaupun dia cuma ubah sikit aja. Dia cuma letak koma, titik, tukar titik. Tukar beberapa perkataan, dia kata dia punya. Tak ada masalah. Pengarang dia, tak ada masalah, dibenarkan. Hak cipta tidak terpelihara. InsyaAllah boleh datang nanti. Tak datang rugi. Bukan senang dapat sign ni. Hotel Mandurah. Berserah. Mandurah. Tepi pantai. Sebelah bulan 3. Sebelah 3 macam ni. Sebelah bulan 3. Dia 10, 11, 12. Ada 3 hari program. Tapi program sebelah bulan 3. Okay. Dia buat style yang sama, kaedah yang sama. Nanti kalau macam tu tak laku jualan. Kita ada punya strategi. Bukan semudah itu kata strategi. Dia ada 2 edisi. Edisi asal atau edisi asal, edisi pertama. Yang kedua edisi kemas kini. Akan datang bulan 6 lebih kurang lah. Target bulan 6, kalau paling lewat bulan 8. Edisi kemas kini. Edisi kemas kini itu satu, kalau kata tebal ni asal jadi dua yang kemas kini. Dalam yang kemas kini tu dalam tu ada QR code. Tahu QR code? Jadi kalau tak faham atau contoh-contoh, ambil telefon, scan, dia keluar. Ini penerangannya. 5 minit, 10 minit. Lepas tu baca ni. Oh, tak faham lagi. Tengok ada QR code, keluar lagi penjelasan tu. Setiap bobek dia. Kalau nak apa macam carta ke, tak ada tulis gitu carta warna, tak ada. Semua warna hide, warna merah. Pak tekan, keluar merah kat sini. Oh, merah gini. Gitu. Ada berbenang. Kalau masalah ada berbenang. Pak tekan, keluar benang macam mana? Nak ambil siapa punya tak tahu nanti. Tahu kita buat macam mana. Dia akan keluar. Contoh-contoh apa penerangan dalam YouTube, kita akan masuk dalam buat video. Itu edisi kemas kini. Edisi kemas kini tu yang sebenar. Edisi ni umpan. Nak tukar nak apa? Boleh. No problem. Okey. Panjang pula. Itulah ditanya pula. Jadi kitab dulu siapa-siapa nak Rumi nak apa semua boleh buat. Lepas buat jadi hak cipta dia lah pula. Dia lah sebab hak cipta ni tak boleh ubah, kita tak boleh tak boleh photostat, dia marah kan. Boleh saman kalau photostat. Padahal dia ambil orang punya juga.
Orang tu tak saman dia pula. Orang tu bagi. Apa ni? Tak apalah. Zaman sekarang. Okey. Tanpa sebarang pindaan, diubah tanpa sebarang pindaan daripada teks asal agar mudah bagi mereka mengikuti setiap patah perkataan yang terdapat di dalam teks asal. Sebagai penerbit, besar harapan kami semoga buku ini akan memberi manfaat dan bimbingan kepada para pembaca sekalian. Semoga segala amalan yang baik ini mendapat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kesilapan dan kekurangan adalah kelemahan dari pihak kami. Oleh itu, jika terdapat sebarang kesilapan, harap mohon maaf, teguran membina amatlah dialu-alukan untuk membetulkan kesilapan pada cetakan yang akan datang. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis kita baca mukadimah pengarang. Mukadimah pengarang pula. Tadi mukadimah penerbit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bima'rifatihi wa tauhidihi. Puji-pujian itu bagi Allah yang menyuruh akan kita dengan mengenal akan Dia dan mentauhid akan Dia. Mukadimah ni kita baca laju-laju je. Puji-pujian itu hanya bagi Allah, yang mana kita dah belajar banyak kali. Bila sebut Alhamdulillah, puji, kita bagi kepada empat. Puji bagi qadim, bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Nak ulang sama je. Bila sebut pujian-pujian, akhirnya semua kembali kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'athahu Allah Ta'ala binubuwatihi wa risalatihi. Dan rahmat dan kesejahteraan. Kalau kita tengok wassalatu, terjemahan dia dan rahmat. Sepatutnya wassalatu dan selawat lah. Selawat dan salam. Tapi dia terjemah rahmat dan kesejahteraan. Dia terus terjemah. Setengah kitab dan selawat dan salam. Dia tak terjemah. Salat tu dia selawat, wassalam tu dia salam. Kenapa dia terjemahkan rahmat dan kesejahteraan? Sebab dia terus bawa maksud. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi. Ya. Jadi apa maksud Allah berselawat? Dengan maksud memberi rahmat. Ambil tu terus masuk letak kat sini. Sebab tu wassalatu dan rahmat Allah. Terus. Wassalam, salam tu kan sejahtera dan kesejahteraan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melantik akan dia oleh Allah Taala dengan jadi nabinya dan rasulnya. Iyalah, itulah susunan bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Susunan dia. Susunan ni memang susunan para ulama buat mengikut adab-adab berdoa. Gini ya. Macam kita nak karang kitab, macam dalam Quran dia ikut bismillah alhamdulillah. Itu mula Quran. Quran kan ayat pertama Fatihah kan, ayat pertama surah pertama. Bismillah, lepas tu kan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Jadi dia ikut susunan Quran. Dan dalam doa kita dalam kitab mesti kena ada tiga benda ni. Kalau tidak tak ada berkat ataupun kurang berkat atau tidak diberkati. Kena ada bismillah, kena ada puji Allah, kena ada bismillah, kena ada alhamdulillah, hamdalah, puji Allah lah, kena ada selawat. Dalam penulisan ataupun dalam kita bercakap lah, bismillah, mesti ada alhamdulillah, mesti ada selawat dan salam. Kalau doa, tambah satu lagi, mesti ada minta ampun, rahmat kepada ibu bapa. Kalau tidak, doa tu tak cukup sifat. Kalau doa lah. Tapi kalau dalam kitab tak ada ibu bapa tu. Wa ala alihi wa ashabihi. Jangan lupa bukan nabi aja. Wa ala alihi dan keluarga, wa ashabihi para sahabat, alladzina yuharriduna bi izharil haqqi wa i'la'i dinihi. Dan ke atas keluarganya, keluarga Nabi, dan sahabatnya, sahabat Nabi, yang bersungguh-sungguh mereka itu dengan menzahirkan yang sebenar, dengan meninggikan agamanya. Bersungguh-sungguh. Nabi bersungguh-sungguh lah satu hal. Nabi bersungguh-sungguh, keluarga Nabi bersungguh-sungguh, para sahabat juga bersungguh-sungguh menyampaikan agama. Sebab tu sampai dekat kita. Kalau tidak, tak sampai dekat kita ni kalau ada orang tak bersungguh-sungguh. Wa ba'du. Setengah kitab, amma ba'du. Cara bacanya, hidupkan dal. Wa ba'du. Bukan wa ba'd. Ataupun amma ba'd. Cuma boleh je. Cara baca ada dua lah. Satu amma ba'd, satu amma ba'du. Dia tak mati.
Walaupun kita nak waqaf kat situ tetap tak mati. Macam tu juga wa ba'du. Uslub, cara yang Nabi kita reka. Nabi kita mulakan. Ada kata Nabi Daud mulakan. Ni wa ba'du ni. Iaitu mula-mula muqaddimah, puji Allah, kemudian selawat, kemudian dah habis muqaddimah nak masuk isi amma ba'du. Yang dalam khutbah tu sama, ataupun wa ba'du. Nak bagi tahu muqaddimah dah habis. Sekarang isi pula. Adapun kemudian daripada itu, maka kemudian daripada apa? Kemudian daripada muqaddimah. Sebenarnya wa ba'du tu lah maksud adapun kemudian daripada itu. Maka menuntuti akan daku. Ada orang tuntut dia, suruh dia. Dia tu daku tu pengarang. Oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku. Kawan-kawan dia. Suruh dia, tuntut dia. Bahawa suruh aku tulis baginya satu risalah. Sekejap. Risalah. Kenapa kata risalah? Sebab risalah ni biasanya nipis. 40 muka surat. Dia risalah dia tak komplit. Maksudnya kalau satu bab tauhid aja. Dia panggil risalah. Kalau kitab dia lebih komplit. Biasanya tebal lah. Risalah. Risalah dia maksudnya beberapa lembaran. Mudah kata gitu lah. Beberapa lembaran. Cuma nak kata kitab pun boleh. Maksud sama je. Cuma kalau kita kata risalah, maknanya kita nak beritahu kitab aku tak sampai pun tahap kitab ni, ataupun penulisan ini tak sampai tahap kitab. Dia kurang sikit. Banyak yang tak ada. Jadi dia kata risalah. Pada menyatakan agama, cerita pasal agama, dan memperkenal akan dia, dan nak kenal agama. Awaluddin ma'rifatullah kan, cerita pasal agama je dalam ni. Kemudian maksud agama tu besar kan. Menyata pula segala rukun-rukun Islam, bincang tentang rukun Islam dan rukun-rukun iman dan ihsan. 3 benda ni lah. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Rukun Islam fiqh, rukun iman tauhid, rukun ihsan tasawuf. 3 lah. Ataupun kita boleh terjemahkan Islam zahir, iman pegangan batin, ihsan hati. Boleh kata gitu juga. Kita akan bahas nanti. Kemudian menyuruh akan daku pula menghuraikan segala hukum syarak. Lepas pada tu, diorang suruh alang-alang tulislah hukum syarak sikit. Huraian tentang hak masuk hukum syarak. Dan hukum adat. Ini mestilah hukum syarak dan hukum adat dan hukum akal. 3 hukum ni untuk kita faham tentang ketuhanan dan kerasulan, memang pakai 3 benda ni. Hukum syarak pakai nak bagi tahu ianya apa hukum dia, wajib ke kan, sunat ke. Hukum adat dan hukum akal sangat diperlukan untuk memahami tentang ketuhanan. Kalau tak faham 2 hukum adat dan hukum akal, tak boleh kenal Tuhan. Dia memang kena faham sungguh maksud hukum akal dan hukum adat. Akal menghukum dan adat menghukum. Dan syarak menghukum. Syarak menghukum nak menentukan halal haram lah. Sah batal. Cuma hukum adat dengan hukum akal ni, akal tu menghukum. Akal yang hukum. Adat hukum. Macam mana hukum akal? Sikit lah. Akal yang menghukum. Hujan ni. Boleh tak hujan tu berhenti? Sekarang hujan, lepas tu boleh tak hujan tu berhenti sekarang? Boleh tak? Akal menghukum? Boleh. Tu senang, bukan susah pun. Boleh tak hujan berterusan? Terus sampai esok? Boleh je. Akal hukum kata boleh. Tu akal tu. Adat menghukum pula. Hujan. Pergi masuk kat air, dekat hujan tu. Basah. Mestilah basah. Mesti basah apa ni? Adat menghukum bahawasanya kalau duduk kat hujan basah. Tu je. Tu maksud
Hukum adat, hukum akal. Akal menghukum, adat menghukum. Hukum syarak, kalau masuk dekat apa air hujan tu, dosa ke, makruh ke apa, tak ada apa. Bukannya harus. Harus. Syarak menghukum. Sebab tu ke? Hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Dia jadi macam, kalau payah nak faham, terbalik kan? Akal menghukum, adat menghukum, syarak menghukum. Dia akan bahas dalam tu. Dan ilmu usuluddin, ilmu usul, asal agama, mengikut aturan ahli sunnah dengan huraian yang terang dan sangat mudah memahami akan dia. Mudah-mudahan mudahlah ni. Lagi mudah bicaranya, tak cakap berbelit-belit, tak ada bahasa tinggi-tinggi, dan sederhana ibarahnya. Relax aja bahas ibarah ayat-ayat je tu. Dan cakapannya, serta dan cakapannya pun mudah, bahasa yang mudah, serta mendatangkan pula dalil-dalil nakli. Dia akan bawa datang ayat Quran, dalil nakli, ayat Quran dan hadis. Dan akli, dalil akal. Tak pakai ayat Quran pun, pakai akal. Dua lah. Satu ayat Quran pakai, yang kedua pakai akal. Dia akan bawa datang dalil tentang ketuhanan. Maka dengan tuntutan itu, aku pun memikir dan renung berbulan-bulan masanya. Tuntutan kawan-kawan dia tadi tu, nak buat ke tak, itu berbulan-bulan. Tiba-tiba diilham akan daku oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya tuntutan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik. Yang dia suruh ni benda baik. Kenapa aku nak fikir lama-lama, dia kata. Yang tak patut bagiku menolak. Tak patut kalau aku tolak akan tuntutan itu. Kawan-kawan nak belajar, nak suruh ni. Kerana mereka itu sangka baik dengan aku. Dia orang sangka baik, dia kata aku ni pandai, aku ni bijak, aku ni boleh karang. Dia sangka baik. Tiba-tiba dia suruh, aku tak buat. Tak patut. Okay. Maka aku pun terimalah tuntutan itu. Dia orang suruh tu, aku pun terimalah. Walaupun aku bukan daripada ahlinya. Aku bukanlah alim sangat, reti sangat. Tapi mana-mana yang reti tu tulislah apa yang patut. Kemudian berlakulah kalam aku, bermulalah dia nak menulis tadi dengan taufik Allah, dengan jalan yang Allah bagi, pada mengisikan tuntutan-tuntutan itu di atas beberapa keping kertas. Sambil kertas tulis, dah mulalah. Tulis. Dia tulis pula daripada ingatan-ingatanku yang aku ambil daripada guru-guru yang mursyid. Aku belajar dulu, ingat-ingat, tulis. Serta tak cukup dengan tu, aku tatapkan dia daripada kitab-kitab yang muktabar. Aku tengok juga kitab. Ada kitab-kitab yang muktabar tu aku ambil buat rujukan. Maka jadilah ia sebuah risalah yang berguna yang aku namakan dia dengan Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Artinya, lampu yang menerang pada mengenalkan Allah Al-Qadir. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa menjadi akan dia manfaat dengan yang aku duk karang ni, mudah-mudahan jadi manfaat dan berguna bagi aku dan anak buahku, ahli keluarga dia, dan kawan-kawanku yang minta tu, dan yang tinggi pelajaran, sama ada dia mengaji tinggi atau yang rendah pelajarannya, mudah-mudahan dapat manfaat. Dan aku memang dapat sungguh lah, berapa puluh tahun dah orang baca. Dan aku memohon kepada Allah pula dengan maksud juga ni, bahawa menjadikan risalah ini perisai yang dapat mempertahankan dan dapat menolakkan akan segala ajaran-ajaran yang sesat, yang menyesatkan orang awam, yang dibawa akan dia oleh orang-orang yang tidak disangkakan dengan jahilnya. Mudah-mudahan dengan dia buat risalah ni, kita baca dan kita dapat menolak ajaran sesat. Dia kata kat situ, bukan setakat ajaran sesat yang dibawa oleh orang yang tak disangka-sangka. Kalau orang yang disangka, memang tolak lah. Wajabat tu tauhid lah, 420 lah, apalah, rambut kentil panjang supaya itu dah disangka. Itu dah disangka. Ini yang tak disangka-sangka. Maksudnya apa? Yang pakai serban jugalah. Maksudnya pakai kopiah. Orang panggil ustaz ke? Tu yang orang tak sangka tu. Oleh orang yang tidak disangkakan dengan jahilnya.
Seperti ajaran-ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat 20 yang termasyhur itu. Ada tak sekarang? Berlambak. Tak wajib belajar sifat 20 kerana zaman Nabi tak ada. Sebab tu tak wajib belajar. Kalau wajib belajar sifat 20, Imam Syafi'i dulu belajar ke tak? Tu sama je ayat dia. Nabi dulu tak ajar apa sifat 20. Tanya balik, Nabi pun tak ajar tajwid dulu. Ada? Nun mati bertemu dengan mim apa? Mim mati bertemu dengan mim. Tak ajar juga. Tapi baca betul. Kalau kata gitu. Tak wajib belajar sifat 20. Tak wajib belajar sifat 20. Dia pandai main perkataan tu. Tak wajib belajar sifat 20. Dia kata tak wajib belajar. Sebab zaman Nabi tak ada. Kita tanya balik. Zaman Nabi ada ajar tak Allah tu ada? Nabi ajar tak kat para sahabat Allah tu ada? Ada, tu Allah wujud. Sifat 20 ada wujud. Bukannya tak ada. Cuma kita brandkan nama sifat 20. Lepas belajar, lepas dah faham sifat 20, pahaman kita macam para sahabat, para Nabi. Malah macam Nabi Adam faham, macam tu lah kita akan faham. Cuma dia lagi tinggilah hakikatnya. Kita dapatlah faham tentang ketuhanan sama macam Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Saleh, semua sama. Cuma waktu tu tak ada brand lagi. Mana ada brand? Ilmu fiqh ada zaman Nabi? Mana ada ilmu fiqh? Ilmu tauhid pun tak ada zaman Nabi. Brand tu tak ada. Tapi ada tak Nabi ajar tauhid? Sangat-sangat ada. 13 tahun yang pertama Nabi dilantik menjadi Rasul, 50 sampai umur 40 sampai 53 ajar tauhid aja. Mana ajar sembahyang? Tauhid aja. Mana ada sembahyang? Maknanya adalah ajar tauhid. Tapi bukan maksud ajar tauhid. Ajar jangan mensyirikkan Allah. Ajar kenal tu Allah tu begitu, begini, begitu, begini. Itulah yang ada dalam sifat 20. Kenapa pula kata? Kalau kata wajib belajar sifat 20. Wajib. Habis tu Imam Syafi'i ada belajar Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, tak sama dengan baru, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Semua Imam Syafi'i ada. Tapi dia tidak dibrandkan. Tak brandkan aja. Tiba-tiba dia main perkataan. Dia kata tak wajib belajar sifat 20. Wajiblah belajar. Bukan brand tu, dalam tu yang wajib belajar. Ke tak wajib belajar Allah itu ada? Wajib tak? Wajib kan? Kita belajar Allah itu benar-benar ada. Itulah dia. Dia pandai dia main perkataan. Dan ajaran-ajaran melihat Tuhan di dalam dunia. Apa dia panggil lah? Hulul lah. Atau ittihad. Yang Allah masuk dekat orang, macam tu, ajaran tu dapat tolak. Allah menjelmakan dirinya jadi cahaya lah apa. Ajaran tu ada tu, melihat Tuhan di dalam dunia. Ajaran tu dapat tolak dengan belajar ni. Dia kata mudah-mudahan. Sebab siapa yang mengata melihat Allah di dalam dunia, kafir serta merta. Kufur. Siapa kata dia melihat Allah. Kerana yang boleh melihat Allah di atas dunia seorang aja, Nabi kita ketika Isra' dan Mi'raj. Itu pun ada khilaf ulama. Bukan khilaf ulama, khilaf para sahabat. Sahabat dengan sahabiah. Isteri Nabi Sayyidatina Aisyah kata Nabi tak nampak dengan mata. Ibn Abbas kata Nabi nampak. Dia pun khilaf dengan sahabat. Nampak dengan mata betul ketika Isra' dan Mi'raj. Jadi siapa yang kata melihat Tuhan, boleh melihat Tuhan di atas dunia, kafir. Ataupun ajaran yang Tuhan tu masuk dalam itu kan, masuk dalam orang berpindah. Nak tolak yang itu, dia kata kalau belajar ni. Dan ajaran-ajaran memegang dengan zahir ayat mutasyabihat. Ini lagi ramai, ini lagi berlambak. Ayat muhkamat tak mau pegang. Duk sibuk nak pegang ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat adalah ayat yang bila kita ayat tentang ketuhanan. Tapi bila kita baca, makna dia tu boleh macam makhluk. Boleh bawa ke situ. Tapi dia ada maksud lain-lain lagi. Dia ada lagi maksud-maksud yang lain. Tapi salah satu maksud ayat tu, macam Allah tu macam makhluk. Macam begitu. Ada sifat-sifat makhluk. Dia panggil ayat mutasyabihat. Tapi ayat muhkamat banyak sangat. Ayat mutasyabihat taklah banyak sangat. Maka dia memegang zahir ayat mutasyabihat. Dia
terjemah begitu aja. Dia kata yang menyatakan Tuhan bertempat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Rahman duduk dekat arasy. Duduk kan bertempat. Ambil gitu aja. Sedangkan maksud dia lain. Maksud dia lain. Kalau ulama salaf dulu, dia beriman dengan ayat tu, iaitu aku beriman dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan tak terjemahkan istawa tu duduk ke apa, tak terjemah, tapi beriman dengan istawa dan sucikan Allah dulu, tanzih dulu, bukan duduk. Kemudian makna sebenar serah pada Allah. Itu ulama salaf 300 tahun pertama. Sucikan Allah, istawa bukan maksud duduk. Tu dulu, istawa bukan maksud duduk. Tapi aku beriman dengan istawa tu. Sebab istawa tu ayat Quran, mana boleh tak beriman. Aku beriman dengan istawa. Tapi bukan duduk. Maksud sebenar, serah pada Allah. Kita, zaman selepas pada tu, zaman khalaf, dia mentakwil ayat-ayat mutasyabihat supaya hilang benda-benda mengarut dalam kepala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa adalah menguasai. Arash adalah makhluk yang paling besar. Maka Allah menguasai arash. Takwil dia panggil, menguasai. Maka bila menguasai, tak ada masalah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Macam tu ke? Tidak. Beriman dengan ayat itu, beriman dengan yadun, tapi bukan tangan. Bersihkan dulu. Maksud sebenar Allah yang tahu. Kalau khalaf 400 tahun ke sampai sekarang, cara dia faham, tangan tu simbolik. Apa maksud tangan? Kuat. Kekuatan. Macam kita kata, kamu semua dalam genggaman. Tengok, tak ada pun aku duduk dalam ni. Maksud, korang semua, aku yang menentukan nasib korang. Aku kata kat bos gini, bos pecat korang. Aku baru naik pangkat. Korang semua dalam genggaman. Apa maksud? Dalam tangan aku. Dalam poket aku. Bukan ada dalam poket. Macam itulah juga. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, bukan maksud tangan. Sebab apa? Bila maksud tangan, maka automatiklah macam makhluk. Itulah dia kata kat sini, mutasyabihat. Banyak lagi dia akan bincang nanti. Dan sebagainya. Bersemayam pun tak boleh. Sebab bersemayam tu apa maksud bersemayam? Bersemayam tu duduk lah. Sepatutnya tak boleh terjemah. Kena tulis Allah istawa. Bukan bersemayam. Bersemayam tu istawa? Tak. Allah istawa. Allah istawa. Yadullah, tangan Allah. Bukan. Yadun. Beriman ni yadun. Jadi bila nak buat terjemahan, tak buat terjemahan, tulis yadun juga. Bukan terjemah. Dia tukar tangan. Dia kata, kami tak cakap apa, kami cuma terjemah. Tak boleh terjemah. Beriman dengan yadun. Bukan beriman dengan tangan. Beriman dengan yadun. Tu ayat Quran. Beriman dengan istawa. Bukan beriman dengan bersemayam. Bersemayam tu, mana ada? Ayat Quran ada tulis. Ar-Rahman bersemayam. Mana ada? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa kan? Jadi kita beriman dengan istawa. Istawa tu bersemayam lah. Engkau cakap. Cari kamus. Ada 18, 13 makna istawa. Begini. Kenapa pilih semayam? Ada 13. Masalah kau ni. Sebab pernah dengar imam cakap apa sebelum semayam? Apa? Istawu. Istawu tu istawa lah. Ada tak makat-makat duduk? Istawu wa'tadilu. Kita boleh buat macam mana bila imam kata gitu? Ya kan? Macam ejaz. Istawu tu istawa lah, tukar baris je. Tak ada istawu pakat-pakat duduk. Kenapa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa maksud duduk. Aku duduk. Tak. Pandai pula ambil makna lain. Maksudnya tetap, senang diri, tahu tak? Tetap. Banyak lagi makna yang lain. Macam tu dekat yadun maksud tangan. Tapi banyak maksud lain, antaranya kuasa. Kenapa tak ambil maksud tu? Kenapa ambil maksud tangan? Masalah kau ni, kau yang masalah ni. Dialah yang masalah. Sebab tu yadun beriman dengan yadun. Habis Allah kata dia ada tangan. Tak, Allah kata yadun. Masa bila pula dalam Quran ada tangan? T-A-N-G-A-N ada? Yadun tu tangan lah. Kau cakap. Dia senang kan? Kau cakap, aku tak cakap. Allah pun tak cakap tangan. Allah cakap yadun. Beriman. Beriman dengan apa? Yadun. Yadun tu tangan lah. Tak. Nampak? Dia senang je sebenarnya. Kan susah pun. Kita akan masuk nanti bab tu. Masuk bab mukhalafah tu. Memang keluar macam-macam. Daripada ajaran ahli al-dhalalah.
ahli orang-orang sesat. Dan aku pohon kepada Allah, Birah, Ta'ala pula bahawa menjadi akan dia satu simpanan yang baik bagiku dunia akhirat. Dia kata dapat jadi dia punya apa, fixed deposit. Bila dia meninggal nanti jadi fixed deposit. Memang jadi fixed deposit sungguh. Fa innahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian memulai aku akan bicara pada risalah ini dengan mendatang aku akan beberapa huraian, maka berkata aku baru masuk. Cukup lah. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Masih lagi mukadimah. 20 muka surat mukadimah dia. Dia tak ada. Dia orang tak terkenal. Tak terkenal macam cerita hebat, karamah, tak ada. Dia tak ada. Dia cuma orang biasa karang, tapi kitab dia menandakan berkat ikhlasnya dia ni buat. Sampai sekarang dibaca. Antara bukti kitab tu berkat, dia dibaca tak walaupun dah meninggal tetap dibaca. Kita karang kitab kadang-kadang kita tak mati lagi, orang tak beli dah kitab. Dan kita terpaksa buat kitab lain untuk orang beli. Menandakan kitab kita tu okey lah. Tapi kalau kitab berkat sungguh, orang baca sampai. Tapi orang tu tak terkenal pun. Tak ada cerita sangat pun cerita pasal dia. Sebab dia mungkin dia tak nak nama dia. Macam tu. Kadang-kadang ada ulama yang dia nak nama dia dikenali supaya orang ambil yang baik. Macam orang sedekah lah, ada sedekah buat besar-besaran. Jangan kata riak apa. Dia nak bagi galakkan kepada orang. Ada yang sedekah senyap-senyap. Ada ulama yang karang kitab, dia karang dan dia terkenal. Syekh Daud apa semua, Syekh Arsyad. Orang kenal cerita dia, karamah dia semua tersebar. Ada yang karang kitab tak kenal. Siapa? Gitu. Maksud siapa tu, maksud orang biasa, orang kampung duk macam tu aje. Tak ada pun cerita-cerita hebat dia. Ibn Ruslan, Matan Zubat. Sampai sekarang orang duk baca. Tapi siapa dia? Tak ada cerita sangat. Malah dia ambil kitab yang dia karang tu, dia buang kan? Dia ikat dengan batu. Dia buang dalam laut. Jika aku tulis ni tak ikhlas, biar tenggelam. Kalau aku tulis yang ikhlas, ilmu yang benar, ilmu yang ikhlas, orang akan tersebar. Jumpa kat petani, nelayan. Bawa pergi, apa benda ni, kitab ni, baca. Ui, ni macam hebat je ni. Bawa pergi kat Qadi, dekat tempat dia. Qadi ataupun pemerintah, ui, hebat kitab ni. Cetak. Matan Zubat Ibn Ruslan. Macam itulah. Orang ni tak terkenal. Dah cari maklumat pun tak ada. Orang biasa. Tangguh lo. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan salawat subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.